Didik TV KPM. Okey, baiklah. Okey, aplikasi lukisan bangunan bermakna kita ingin melukis lukisan bangunan. Betul. Okey, kita tengok langkah-langkah melukis pelan bumbung mudah. Okey, yang pertama kita lihat ini adalah pandangan atas. So kita bila nak lukis, kita tengok pandangan hadapan dulu. Kita tengok jenis apa. So kita tengok itu adalah bumbung limas. Bumbung limas. Jadi setiap penjuru itu kita perlu melukis garisan binaan 45 darjah satu demi satu. Okey, macam ni. Okey. Bucu kiri, kanan semua sekali ada 4 bucu tu kita lengkapkan. Okey, seperti ini. Kemudian kita akan hitamkan, kita akan hitamkan garisan bumbung yang betul. Macam ni, garisan bumbung yang betul. Kemudian kita buat unjuran ortografik. Okey. Dan kita lukiskan pandangan sisi dengan keadaan di mana tinggi bumbung kita boleh ambil daripada atas ini iaitu perabung. So ini adalah tinggi bumbung dan last sekali kita tebalkan garisan membentuk bumbung limas. Okey. Baik, kita tengok gambar yang seterusnya. Kita tengok gambar. Ini adalah bumbung limas Belanda. So, limas Belanda kecuramannya ada 4 bahagian, depan, belakang, kiri, kanan. So, sama juga binaan tadi. Kita terlukis garisan 45 darjah pada setiap bucu. Okey, macam tu. Kemudian kita tarik bahagian straight ni, itu tebing layar. Kita bawa kepada pandangan atas. Kemudian kita pekatkan butiran untuk bumbung limas Belanda. Di sini nampak macam bentuk huruf I. Huruf I. Ni macam ni. Okey. Kemudian kita lukiskan unjuran 45 darjah. Kita bawa kepada sisi kanan dan hasilnya kita boleh lihat seperti ini. Dan pada sisi kanan ni bentuk dia macam huruf A. Okey, huruf A. Sebab apa? Kombinasi antara limas dan tebing layar. Tebing layar. Okey. Okey, ini adalah langkah-langkah melukis pelan bumbung. Bila kamu dapat pelan lantai, pertama sekali kamu kena decide bumbung apa yang kamu nak lukis. Dan tadi cikgu dah terangkan setiap bucu kita kena lukis dia punya garisan 45 darjah. Contoh yang pertama macam ni. Kita tengok profil bumbung ada 1, 2, 3, 4. Kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Kita buat macam ni, buat macam ni. Okey, macam tu. Okey. Kemudian yang depan ni ada lagi bumbung, itu bumbung sambungan. Kita lukis 45 darjah dekat sini. Dekat sini satu. Dan yang ini pun dianggap bucu dalam. So kita gariskan sampai sini. Oh, okey. Dan last sekali kita sambung. Okey, ini mempunyai kecurunan yang sama. Bila mempunyai kecurunan yang sama, garisan ini kita mesti padamkan. Kita padamkan. Dan yang terakhir sekali, kita pekatkan yang sebetul-betulnya. Dekat sini, sampai sini. Sampai sini. 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 Ya. Ini bumbung dia. Ini kalau kita nak buat bumbung limas sahaja. Kalau kita nak buat tebing layar, kita pastikan ini straight sampai ke tepi bawah, ke garisan bawah. So, ini tak payah lukislah kalau kita nak buat tebing. Macam ni straight. Macam tu. Dia bergantung kepada kita lah nak lukis jenis bumbung apakah. Okey. Sama jugalah dengan bentuk T. Kaedah yang sama. Okey. Baik, yang seterusnya cikgu akan uji kefahaman awak. Okey, ni ada lengkapkan pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi dengan melukis garisan bumbung. Okey, boleh tak awak hasilkan apakah bentuk pada pandangan atas, hadapan dan sisi? Okey, silakan. Okey, kita beri sedikit masa kepada murid-murid cikgu untuk siapkan tugasan yang telah diberikan. Di mana mereka kena lukis cikgu ya? Ya, kena lukis bentuk-bentuk bumbung. Kita kena tengok pandangan hadapan bentuk apa. Dia kena lukis. Kalau di sini bentuk apa, dia kena lukis. Mesti sama dengan pandangan hadapan. Kena pastikan dulu yang mana satu bumbung yang macam mana anda perlu Kalau dia tahu ini bumbung apa, dia tahulah macam mana rekaan dia pada pandangan atas. Nanti mungkin kita boleh minta seorang murid cikgu. Okey, kita tengok seorang murid. Terangkan kepada kita jawapan yang telah disediakan. Okey, boleh tak Hafizah tunjukkan jawapan? Hafizah, anda disuruh. Angkat. Cikgu nak tengok jawapan kamu. Baik. Cantiklah. Cantik. Inilah Karen ni. Bagus sangat. Okey, untuk pandangan atas, tebing layar dilukis betul. Okey, betul tu.
kita tengok ya jawapan dia memang betul. Tahniah, betul. Okey, untuk pandangan sisi, tengok. Alright. Pandangan hadapan. Okey, betul Pandangan juga. hadapan Cuma betul cikgu juga. nampak garisan tu tak straight ya. Tak apa. Awak nanti betulkan straight macam ni je ya. Oh, Alright. okey, ke Ada atas macam ada tu. sedikit kecacatan tapi tak apa sebab saya tahu ini adalah lakaran. Betul. Okey, dan tengok sisi, pandangan sisi, apakah jawapan awak? Okey, so sisi pun cikgu nampak betul. Tahniah. Betul Hafizah. Terima kasih. Memang Okey, cemerlang murid. Hafizah hari ni. Okey, memang cemerlang. So boleh Okey. tak cikgu tengok seorang lagi? Boleh, Nak cikgu. tengok Tak ada seorang masalah. lagi. Siapa pula? Iman Amsyah. Nak tengok. Wakil terjaka kita. Iman Amsyah. Kita tengok Iman Amsyah. Okey, Ke tengok. belakang sikit, Iman. Okey, belakang sikit kita tengok ada perbezaan okey. lah. Iman Amsyah, saya nampak di bahagian sini, Iman Amsyah melukis bumbung itu sebagai bumbung limas. Bumbung limas. Limas. Sedangkan dekat sini ditunjukkan tebing layar. Betul tak? So salah dekat sini. Oh, aduh, Okey, salah sikit. dekat Tapi sini. Tak apa. Belum tak apa, lagi. kita belajar. Kita belajar. Di sini betul, Okey. Tahniah. Betul. Okey, di pandangan hadapan awak betul dan pandangan Sisi. sisi Bagaimana pun. pula, cikgu? Okey, pandangan sisi cikgu nampak awak tersalah ambil dia punya garisan ini, garisan perabung ini. Sepatutnya awak ambil di bahagian tebing layar ni. Awak tarik dan itulah ketinggian bumbung di bahagian posh. Mungkin ini bahagian posh lah ataupun tempat letak kereta. Tak apa. Awak tersalah unjur, so lepas ni boleh betulkan. Baik, itulah Itu cikgu. Itu kan saja. kita panggil proses belajar. Ya. Kalau kita silap sekarang tak apa, jangan Tak kita silap apa. ketika peperiksaan akan Ketika datang. peperiksaan, tak apa. Semua ini perlu diambil kira. Kita perlu tahu jenis, Betul. kita perlu tahu macam mana nak melukis pelan di atas pelan lantai. Dan kita mesti tahu menggunakan konsep unjuran ortografik untuk menghasilkan pandangan hadapan dan pandangan sisi yang tepat. Okey, kita ada lagi cikgu pengajaran seterusnya, silakan. Okey. Baik, soalan ini, lagi kepada okey, murid-murid. ini yang soalan yang terakhir, aplikasi sebenar lukisan bangunan di mana pada pelan lantai kita boleh lihat dia punya simbol-simbol piawai dinding, pintu, tingkap dan seterusnya, tiang, dan di sini ada ditunjukkan jadual butiran apakah yang perlu disiapkan oleh murid. Okey, kita tengok sepintas lalu jawapan. Okey, ini unjuran ortografik seperti tadi. Okey, ini keadaan pelan bumbung. Okey, so bila aplikasi sebenar, pelan bumbung yang dilukis adalah garisan putus-putus. Okey, garisan putus-putus. Ya, garisan putus-putus. Dan di sini ada aliran longkang. Okey, baiklah. Kita akan unjurkan di sini ialah pandangan hadapan dengan melukis keempat-empat simbol. Alright. Cikgu nak tanya murid. Ya. Mungkin seorang saja, cikgu. Satu murid. Seorang yang bertuah seorang hari ni. ini. Okey. Apakah nama bumbung di kawasan ini? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan sekarang ni. Abang Irfan nak tengok. Okey. Siapa nak cuba? Sila angkat tangan anda. Siapa tu? Dini. Bumbung tebing layar, betul. Okey, tahniah. tepat sekali. Tepat sekali. Tahniah, betul tu. Okey, ini adalah dia punya pandangan hadapan yang lengkap dengan simbol piawai pintu berensel. Okey, kita boleh lihat dia punya satu persatu. So kamu dah lukis tadi pintu berensel. So di sini kita nampak dia ensel kanan. Okey. So cara ambil ukuran daripada hujung ke hujung garisan. So kamu boleh lihat di sini daripada hujung ke hujung garisan. Okey. Okey, cikgu. Okey. Nampak tak dia punya ni hujung ke hujung garisan, buat dia punya frame elok-elok, buat garisan arrow untuk menunjukkan ini pintu berensel kanan. Walaupun ditulis pintu berensel sahaja, tapi kita kena buat arrow macam ni menandakan dia berensel kanan. Okey. Ini tingkap itu B, tingkap rem kaca boleh laras. Make sure kamu lukis seperti tadi, kamu lukis tadi betul. So awak tempatkan di ruangan yang betul. Baik, kita masukkan saja semua maklumat di situ. Masukkan saja simbol-simbol yang awak pelajari itu di sini. Kemudian C ialah tingkap berensel. Masukkan dekat sini, ambil ukuran daripada hujung ke hujung, lukiskan. Bila kamu lukis ni, ikutlah perkadaran saiz yang
sesuai. So yang penting ukuran dah ada kat sini. Awak unjurkan saja dengan unjuran autografik. Okey, dan yang terakhir ialah di pintu gelasa kembang 3. Tadi awak dah lukis, dah betul. Dan kamu tempatkan di tempat yang betul. So, sini ruangan dia dan lukislah elok-elok. Dan jangan lupa arrow. Jangan lupa arrow. Arrow Dilukis jangan betul-betul, lupa. kita dapat markah penuh. InsyaAllah. Terima kasih. Didik TV KPM